ini berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya dan juga beberapa perkara berkaitan dengan pemantauan di negara kita untuk melihat kepada peraturan-peraturan, terutamanya yang pertama berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya Rentas Negeri. Apatah lagi beberapa negeri masih lagi dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, antaranya di negeri Kelantan. Untuk itu kita ingin bersama dengan Datuk Syafi'in Mahmat, Ketua Polis Kelantan, secara panggilan video bersama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, yang pertama terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Pagi ini Datuk, mungkin kita boleh terus kepada perbincangan berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya Rentas Negeri. Kita faham Kelantan sekarang ini dengan Perintah Kawalan Pergerakannya dan ada beberapa sekatan. Mungkin boleh memberikan perkembangan terkini, Datuk, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada seluruh penonton di Malaysia. Seperti mana yang sedia maklum, di Kelantan ialah PKP yang disambung bermula 29 April sehingga 17 Mei. Dan waktu ini kebenaran rentas negeri, rentas daerah diperketatkan di Kelantan kerana kita masih lagi berada dalam zon merah. Ya. Apapun di Kelantan terdapat 17 sekatan jalan raya iaitu bersempadan negeri dan juga daerah-daerah di Kelantan. Ya. Melibatkan 520 orang petugas-petugas polis. Dan kita juga dibantu oleh ATM, anggota rela dan PBR. Ya. Dan untuk makluman juga, selain daripada Sekatan Jalan Raya, di Kelantan ni ada 7 PKPD yang melibatkan sekolah-sekolah. Okey. Ini juga melibatkan anggota lain yang tak terlibat dengan SGR tadi, jadi lebih kurang dalam 120 orang. Jadi kekangan yang kami hadapi ialah kita akan menghadapi ataupun menyambut ketibaan Syawal. Ya. Sudah tentu berbagai usaha setengah-setengah pihak untuk balik ke kampung. Betul. Nasihat pihak keselamatan khususnya memandangkan negeri Kelantan ini masih berada di bawah COVID yang agak membimbangkan. Jadi keputusan kerajaan untuk tidak membenarkan rentas negeri di Kelantan, rentas daerah, perlulah dihormati dan perlu dipatuhi oleh semua, terutamanya warga Kelantan. Ya. Jadi kita harus bersabar dalam menghadapi situasi-situasi begini. Dan apa yang penting kali ini, beberapa lokasi yang kita panggil lorong tikus. Ya, betul. Terutama di sebelah lorong tikus ni, terutama di sebelah sempadan negeri Kelantan dengan Terengganu. Dan ini yang kita pantau. Jadi satu pasukan khas kami tubuhkan untuk memantau laluan-laluan di lorong-lorong tikus. Tujuan dia untuk menyekat kemasukan ataupun penghijrahan penduduk-penduduk Kelantan. Dan saya juga berterima kasih kerana Ketua Polis Daerah Besuk semalam dalam statementnya mengatakan bahawa setengah-setengah laluan tikus di daerah mereka telah ditutup dengan kon-kon. Ini membantu kita di Kelantan supaya kita dapat mengawal jumlah penduduk-penduduk yang ingin merentas sempadan negeri dan juga daerah. Datuk, melihat kepada kadar kepatuhan rakyat negeri Kelantan terutamanya ataupun orang luar yang ingin masuk ke Kelantan, apa yang berlaku sekiranya berlaku kes ataupun tidak sebenarnya mendapat kebenaran tapi cuba untuk merentas negeri juga? Apa tindakannya, Datuk? Baik, mengenai rentas negeri, rentas sempadan ni, kami di Kelantan ni agak strict sikit kerana kita tidak mahu orang-orang yang tidak sesuai masuk waktu ini. Ya. Dan setiap pemeriksaan ataupun sekatan di jalan raya, walaupun ada dokumen itu kita akan teliti satu persatu. Dan kita nak mengesahkan bahawa dokumen itu dokumen benar, betul ataupun palsu. Kerana ada setengah-setengah kes menggunakan dokumen-dokumen yang lama. Ya. Jadi jika timbul keraguan, pihak kami akan membaksemakan di mana surat itu dikeluarkan ataupun di mana balai polis mengeluarkan surat kebenaran dan kita akan sahkan. Ya. Jadi setakat ni alhamdulillah kita dapat kerjasama baiklah daripada penduduk-penduduk. Ya. Dan jika mereka tidak ada kebenaran, memang polis akan arahkan mereka balik. Okey. Mereka balik ke lokasi asal. Dan boleh dikatakan setiap hari masih ada penduduk yang cuba merentas negeri dan daerah dan tidak mempunyai dokumen dan kita arahkan patah balik. Kerana betul-betul kita nak memberi komitmen tinggi dalam kita menyekat
pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Ya, baik Datuk, kita harapkan agar urusan Sekatan Jalan Raya ini dipermudahkan dan kepatuhan itu dapat dipertingkatkan. Datuk, mungkin kita ingin tanya satu soalan juga ni berkaitan dengan yang sekarang tular mendapat perhatian ramai, kes kompaun 50,000 di Kelantan terutamanya. Mungkin Datuk boleh beri komen sikit perkembangan terkini? Okey, terima kasih. Sebenarnya mungkin ramai rakyat ataupun netizen tidak tahu apa yang berlaku sebelum kejadian kompaun. Ya. Jadi dalam tempoh Ramadan baru ni, pihak saya sendiri telah menerima beberapa komplain daripada orang ramai, masyarakat setempat yang mengatakan, yang mendakwa beberapa premis ini tidak patuh SOP. Okey. Berniaga sampai awal pagi dan dibenarkan pula dine-in, makan kat kedai dan sebagainya. Dan peringkat awal seperti mana yang kedai burger beritahu, kita pun dah ambil tindakan kompaun. Ya. Tapi masih berterusan. Jadi saya kena menimbangkan rayuan komplain daripada netizen yang sebelah lagi berbanding dengan netizen yang sebelah sini. Jadi kita polis akan mengambil tindakan berasaskan pengaduan selain daripada pemantauan yang kita buat. Jadi bila kita polis tidak ambil tindakan, netizen yang komplain juga akan komplain kepada kita. Polis dah bagi maklumat, tak ambil tindakan. Polis kita dah komplain, tak ambil tindakan. Jadi bila kita bertindak, netizen yang lain pula akan memberi sedikit komen lah. Komen tapi yang sebenarnya lain pula, ini sebenarnya tidak ada isu. Sebab seperti mana yang saya keluarkan kenyataan semalam, walaupun tulis 50,000 ke 10,000 ke ataupun berapa pun, itu bukannya muktamad. Dalam Undang-Undang Akta 342 pun telah disebut. Pihak berkuasa polis ni membantu Kementerian Kesihatan dalam melaksanakan dan menguatkuasakan Undang-Undang 342. Jadi selebihnya, kalau tidak berpuas hati, nak buat rayuan dan sebagainya, bolehlah mengemukakan rayuan kepada pejabat kesihatan daerah ataupun negeri. Dan sehubungan itu, satu perbincangan telah pun diadakan antara Polis Kelantan dengan Kementerian Kesihatan di Kelantan, dan sebahagian besarnya telah pun mengemukakan rayuan kepada KKM. Dan KKM memberi keyakinan, memberi pengakuan bahawa mereka akan memberi pertimbangan sewajarnya berdasarkan case by case. Jadi saya mengharapkanlah semua rakyat Malaysia, terutama di bulan Ramadan yang mulia ini, supaya kita memberi kewajaran dalam membuat satu-satu tindakan ataupun komen-komen. Saya kadang-kadang sedih juga apabila tugasan-tugasan kita, tugasan pihak berkuasa ni, sejak orang kata apa, sejak awal PKP, awal COVID lagi. Jadi jarang sangatlah orang menghargai polis ni, nampak. Nak hentam ramai. Cepat jadi, cepat sangat nak komen benda-benda negatif, tak dapat fakta sebenar. Jadi saya mengharapkan, semalam pun kita sambut nuzul Quran. Ini memberi kita ruang untuk kita berfikir, muhasabah, di mana kita sepatutnya berada. Jadi harapan saya, dengan penjelasan saya ini, maka isu-isu yang berbangkit dapatlah diselesaikan sebaik mungkin. Terima kasihlah kepada Yaman juga yang menyokong kita sebenarnya. Betul. Ramai Yaman yang menyokong. Cuma orang yang menyokong ni tak suka menulis. Yang menulis ni yang, jadi saya harap lepas ni kita sama-sama muhasabah diri. Dan saya juga telah memberi pengakuan bahawa pegawai-pegawai saya perlu memahami sebenar-benarnya di sebalik akta ini. InsyaAllah lepas ini kita akan pertingkatkan kecekapan kita, kita akan pertingkatkan kebolehan kita supaya isu-isu ini tidak berbangkit lagi. InsyaAllah. Itu harapan kami juga, Datuk. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa kepada Datuk Syafiq Muhammad, Ketua Polis Kelantan, sudi memberikan penjelasan berkaitan dengan Sekatan Jalan Raya Rentas Negeri dari darat.